Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita telah pun sama-sama memasuki bulan Rejab. Ini merupakan malam yang ketiga bulan Rejab, yang mana bulan Rejab merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rejab ini mana-mana amal soleh yang kita lakukan pahalanya berganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan begitu juga yang kita bimbang, elakkan daripada melakukan maksiat kerana dosanya juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita memohon hidayah daripada Allah, memohon taufik daripada Allah supaya Allah memberikan kita petunjuk, bimbingan, kekuatan untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh di bulan ini, yang mana kita mengambil kesempatan di bulan ini dengan kita meneruskan pengajian secara bertema tentang Yahudi menurut Al-Quranul Karim, yang mana kita malam ini akan memasuki siri yang ke-16. Ini bermakna kita sudah 16 kali bertemu di atas secara talian. Malam ini kita akan menyambung lagi. Mungkin saya akan ambil tiga sahaja perihal orang-orang Yahudi ini. Walaupun tiga, ada kupasan yang sedikit panjang, terutama tentang perihal yang pertama yang kita akan sebut pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, nota saya akan hantar selepas kuliah, iaitu nota untuk siri yang ke-15 pagi tadi kita buat kuliah ganti, dan juga malam ni siri yang ke-16. Baik, kita lihat apa yang kita akan pelajari pada malam ini. Okey, kalau siri yang ke-16 ini, okey, kita tengok. Okey. Kesalahan yang ke-52. Okey, kenapa yang ke-52? Ini kita kombinasi daripada siri yang pertama lah, daripada siri yang pertama, kedua, ketiga. So kita sambung sampai ke-16. Sebab tu kita letakkan kesalahan yang ke-52. Perihal yang ke-52. Okey, orang Yahudi ini, mereka adalah kumpulan manusia yang bukan sekadar mereka ini sangat benci kepada Islam, mereka bukan sekadar menjadi musuh utama bagi orang Islam, bahkan orang Yahudi ini, walaupun mereka ni ahlul kitab, mereka lebih suka untuk berkawan, lebih suka untuk berpakat dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang yang kafir, bukan ahlul kitab. Sepatutnya ahlul kitab, orang Yahudi ini ataupun orang Nasrani, mereka sepatutnya kena lebih dekatlah kepada orang Islam yang sama-sama asal usul agama mereka itu adalah daripada Allah. Tetapi orang Yahudi ni, kerana hasad mereka, kita telah belajar tentang perihal hasad mereka, maka mereka ini akan cari apa pun jalan asalkan umat Nabi SAW ini, mereka mereka ini tidak dapat kebaikan. Mereka ini menjadi satu umat yang akan dikecilkan, yang akan dianiaya. Jadi kesalahan 52 ni kita letakkan tajuk mereka suka berkomplot ataupun mencari sekutu dengan orang yang kafir untuk menjatuhkan Islam. Ini pun peran orang Yahudi. Jadi mari kita lihat ayat rujukannya, kita ambil dalam surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima, ayat nombor 80, muka surat 122 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Apabila sebut surah Al-Ma'idah,
tuan-tuan kena ingat ya, perempuan kena ingat, ibu-ibu semua, apa sebut Al-Maidah ni surah yang paling banyak membongkarkan keterukan, kekafiran, kecurangan ahlul kitab. Nah, surah Al-Maidah dia bukan hanya sebut tentang orang Yahudi, tapi dia juga menyebut bersekali dengan orang Nasrani. Jadi surah yang paling banyak membongkarkan komplot mereka, kesalahan mereka ni dekat Al-Maidah. Ya, InsyaAllah nanti mula minggu depan kita akan buat ulang kaji. Saya akan buat dia insyaAllah dalam tiap-tiap pagi. Kita akan buat ulang kaji untuk memahami nama surah, tujuan surah dan tema surah. Nama, tujuan dan tema. Untuk persediaan kita melalui bulan Ramadan yang akan muncul. Kita kata boleh kata dalam 2 bulan lagi lah. Kan? So kita akan mula minggu depan, kita ulang kaji balik apa modul-modul yang pernah kita pelajari sampailah bulan Ramadan. Kita tunggu poster, kita akan keluarkan. Baik, Al-Maidah ini kita tengok ayat nombor 80, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tara kathiran minhum. Okay, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Okey. Al-Maidah ayat nombor 80. Okey. Kalau kita baca ayat ini, Allah mengatakan kamu akan melihat Muhammad. Allah mengatakan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka. Mereka ni siapa? Mereka dekat sini, kalau mengikut Al-Imam Ibnu Katsir, macam Ibnu Katsir ni dalam salah satu pentafsiran dia merujuk kepada, dia juga merujuk kepada orang-orang munafik. Okey. Tapi kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari merujuk kepada min Bani Israel, daripada Bani Israel. Bani Israel di sini dalam konteks ayat dalam surah Al-Maidah ini boleh juga merujuk kepada orang-orang Yahudi di Madinatul Al-Munawwarah semasa zaman Nabi SAW. Jadi kita akan lihat contoh nanti. Okay. So mereka orang Yahudi ini, mereka saling tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Kita jumpa dalam ayat itu perkataan kafaru. Kafaru dekat situ adalah merujuk kepada al-musyrikin. Orang musyrikin yang telah menyembah al-awthan, yang telah menyembah bahala dan patung-patung. Mereka tolong-menolong ni dalam perkara apa? Okey, dalam perkara, kata Imam At-Tabari, wa yu'adawna awliya Allahi wa rasulihi, adalah untuk memusuhi, untuk memerangi wali-wali Allah dan Rasulnya, maknanya merujuk kepada memusuhi orang-orang yang beriman. Kalau baca dalam terjemahan lain, dia terjemah ayat nombor 80 ni, engkau melihat kebanyakan mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka. Samalah maksud dia. So mereka lebih suka dengan orang-orang kafir di kalangan musyrikin. Okey. Mereka melantik orang kafir sebagai musyrikin dalam bab apa? Dalam bab untuk menyakiti orang-orang beriman. Okey. Allah kata perbuatan yang macam ni sangatlah buruk apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Apa yang sediakan untuk diri mereka tu membawa maksud mereka ini seolah-olah telah bersiap sedia untuk dapat balasan buruk di hari akhirat. Itu maksudnya. Yang mereka sediakan untuk diri mereka tu maksudnya untuk kehidupan mereka nanti dapat balasan di hari akhirat. Okey. Apa yang mereka telah dapat dari Allah? Iaitu mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka akan kekal di dalam siksaan.
Jadi ada dua balasan kepada mereka, iaitu mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka kekal dalam api. Mereka akan berada dalam azab api neraka di hari kiamat. Sebab apa? Sebab mereka mencari jalan, mereka sanggup untuk berpakat, berkomplot dengan orang-orang kafir yang lain untuk memusik orang Islam. Okey, saya bawa satu contoh dalam cerita ini. Kita ambil contoh yang paling dekat dalam Al-Quran, terang jelas. Kita kena rujuk dalam surah ni. Tengok dalam surah Al-Ahzab. Nama Al-Ahzab itu adalah golongan yang bersekutu. Al-Ahzab ni maksudnya ada beberapa kumpulan mereka berpakat. Kalau macam Yahudi zaman sekarang ni, kan mungkin mereka berpakat dengan Amerika Syarikat ke, mereka berpakat dengan mereka berpakat dengan NATO ke, mereka berpakat dengan juga beberapa negara-negara orang Arab juga. Okey. Jadi mereka ni, walaupun kita belajar sebelum ni, masih ingat lagi yang kita belajar orang Yahudi ni, mereka tak iktiraf agama orang Nasrani. Mereka tak iktiraf apa bangsa-bangsa yang lain. Kan mereka kata mereka ni manusia pilihan. Mereka kalau masuk syurga, mereka akan masuk syurga. Lepas tu mereka ni kekasih Allah, mereka ke anak Allah. Tapi asalkan dapat lawan orang Islam ni, dia sanggup bersekongkol. Okey. Surah Al-Ahzab ni, kalau kita masih ingat, dia surah yang ke-33 dalam Al-Quranul Karim. Okey. Surah Al-Ahzab ni kenapa dinamakan Al-Ahzab? Kerana adanya pakatan di antara orang musyrikin Mekah, lepas tu dengan bangsa Arab Bani Ghatafan dan Yahudi Bani Quraidah untuk menentang orang Islam di Madinah. Tengok orang Yahudi ni. Mereka nak tentang Nabi, nak lawan Nabi dan orang beriman, mereka bersepakat dengan orang-orang musyrikin. Ini contoh untuk menguatkan perbahasan kita pada pelanggaran mereka yang ke-52 itu. Okey. InsyaAllah saya akan letakkan dekat nota itu ayat dalam surah Al-Ahzab tentang Perang Ahzab. Perang Ahzab ni, kalau kita masih ingat, ia juga dinamakan Perang Parit. Dia panggil Perang Khandaq. Perang Khandaq. Okey. Nota ni sebenarnya dia dekat nota nama-nama surah. InsyaAllah nanti kita akan buat ulang kaji. Kenapa surah tu nama Ahzab? Nanti kita akan ulang kaji insyaAllah. Bermula minggu depan, hari Isnin. Kita akan mulakan. Okey, tuan-tuan tengok gambar rajah. Pertama, tuan-tuan nampak tak gambar rajah saya papar ni? Gambar rajah yang peta ni. Nampak, Ustaz. Okey, nampak kan? Okey, kita tengok. Cuba tengok yang bulatan biru kat bawah tu. Ini adalah Yahudi Bani Quraidah. Okey, nampak tak ada dua bukit? Jabal, ada dua bukit ni. Lepas tu yang warna biru yang khandak ni parit lah. So para sahabat dia gali parit, khandak, yang menyebabkan musuh daripada mana? Al-Ahzab dekat sini. Nampak tak Al-Ahzab? Al-Ahzab dekat sini ada 10,000 tentera. Mereka tu siapa? Orang Quraisy Mekah, bangsa Arab Ghatafan. Lepas tu beberapa kabilah-kabilah lain. Tu dipanggil bersekutu. Mereka berpakat dengan juga Bani Quraidah. Nampak tak? Bani Quraidah ni Yahudi. Maknanya Nabi, orang Islam kat mana? Orang Islam kat depan ni. Hanya ada 3,000 saja. Bayangkan, musuh Islam datang daripada sudut apa? Datang dari sudut atas, datang dari sudut bawah. Orang Yahudi, dia datang dari bawah. Musuh orang Arab ni, musyrikin datang daripada atas. Tapi mereka tak boleh masuk sebab ada parit. Okey. Maklumat ini kita boleh jumpa dalam ayat Al-Quran. Tengok ayat surah Al-Ahzab tu lah. Saya baca sepitah lalu. Cepat-cepat sikit baca dia. Okey. Ayat dia macam ni.
Okey, ni ayat dia. Dia mula ayat nombor 9. Ayat nombor 9 ni Allah Ta'ala sebenarnya ingatkan orang-orang yang beriman macam mana mereka boleh menang dalam perang Khandaq tu. Sebenarnya dalam perang Al-Ahzab tu, orang Islam menang. Allah mulakan dulu ingatkan nikmat angin ribut dan angkatan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Ha. Dekat sini tengok cara Allah cerita ni, dia tak cerita daripada mula, dia bawa kita pada konklusi perang itulah, jadi untuk ingat nikmat. Sebenarnya mereka menanglah. Okey, Allah hantar ribut yang kuat menyebabkan akhirnya tentera Al-Ahzab tu mereka ketakutan, mereka cabut lari. Lepas tu Allah hantar juga para malaikat. Okey, macam mana bermulanya? Kalau kita baca ayat nombor 10, Allah mengatakan idh ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum. Suatu tentera musuh datang menyerang dari bahagian atas dan dari bahagian bawah. Ini merujuk atas daripada mana? Yang gambar rajah tadi tu. Yang tadi kita tengok rajah. Nampak yang atas ni, daripada atas ni adalah apa orang-orang musyrikin Mekah termasuk bangsa Arab yang lain. Daripada bawah adanya Yahudi Bani Quraidah. Waktu tu Allah kata kamu sangat takut, hati kamu sangat sangat gemetar, menyesak ke dada kamu. Masa itulah syaitan bisik tau. Syaitan bisik macam seolah-olahnya habislah korang, habislah, matilah korang ni kan. Contoh. Okey, panjanglah cerita dia. Okey, lepas itu kita baca orang beriman diuji dengan perasaan takut itulah. Okey, dalam masa yang sama dalam tentera orang Islam tu ada orang munafik. Bayangkan. Ada orang munafik ni pula dia duduk cakap apa? Kalau kita baca ayat 12 tu kan, dia kata apa? Ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dia kata Allah dan Rasul tak janjikan kepada kita malaikat tipu daya. Mereka kata apa? Kalau kita ikut pengajian hari Selasa tentang orang munafik, kita dah sebut dah. Orang munafik ni orang yang bawa masalah kalau pergi berperang. Mereka suka buat provokasi, mereka suka memecah belahkan kesatuan. Antaranya mereka kata dalam ayat 12 ni, mereka kata apa? Kamu semua keluar perang ni kan, Allah dan Rasul tipu je kat korang. Kalau kita belajar dekat minggu yang sebelum ni, orang munafik anggap orang Islam ini telah dipergunakan oleh agama dia. Itu contoh. Dan kita masuk pasal orang munafik lah. Itu kita fokus pasal orang munafik. Okey. Lepas tu, ni ini tentang orang-orang munafik lah. Kita pendekkan cerita. Saya nak masuk kepada Al-Ahzab tu. Lanjutkan sampailah ayat nombor 20. Nak cari perkataan Al-Ahzab tu. Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Orang-orang munafik ni dia punya takut tu sampai mereka kata tentara azab belum lagi pergi. Dan kalau tentara azab datang ni, orang munafik ni memang tak nak pergi perang lah. Ni kita telah tahu tentang subjek orang munafik. Okey, tapi orang beriman tak macam tu. Orang beriman pada tengok al-azab, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul kepada kami. Benarlah Allah dan Rasulnya. Itu beza orang beriman. Jadi ini saya nak sebutkan contoh. Contoh orang-orang Yahudi ini mereka sanggup berkomplot dengan agama daripada kumpulan daripada orang-orang kafir yang lain. Okey, jahat mereka ni. Okey, sampailah ke hari ini orang Yahudi Israel Yahudi mereka sanggup untuk buat apa saja di atas nama macam-macam lah. Okey, kita masuk ke kesalahan yang ke-53. Namun begitu, berita gembira kepada kita, orang Yahudi ini sebenarnya mereka tidak bersatu hati. Ahlul Kitab ni mereka berpecah belah. Sebab itu dalam doa yang kita selalu baca dekat doa kunut nazilah kan, antara kan kita baca, kita kata Allahumma farriq jam'ahum. Kan kita kata, Ya Allah, pecah belahkanlah
kesatuan mereka. Tapi sayang, 1000 kali sayang, orang Islam pun berpecah juga. Sepatutnya orang Islam ni jangan ikut macam orang Ahlul Kitab. Jangan ikut macam orang Yahudi yang berpecah belah. Patutnya kita wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpecah belah, berpegang teguh dengan tali Allah. Tengok apa jadi dekat negara kita pun macam tu juga. Apatah lagi orang-orang Islam di peringkat antarabangsa. Kan negara Islam sepatutnya bersatu untuk memerangi orang apa Yahudi, apa Israel, Zionis tu. Tapi kita tiru perangai orang-orang Yahudi. Okey. Ayat yang ke-53 ini kita rujuk dalam surah Ali Imran ayat 105. Okay, ayat nombor 105. Cuba semak muka surat dia. Benar tak? 63. 105, 63. Betul, Ustaz. Betul ya? Okey. Ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah pesan kepada orang yang beriman, dan janganlah kamu dekat sini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Jangan kamu jadi seperti tafarruqu wa ikhtalafu, orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisihan. Mereka tu siapa? Siapa itu yang dipanggil orang yang tafarruqu? Siapa itu? Wa ikhtalafu. Mereka tu adalah merujuk kepada Yahudi dan juga merujuk kepada Nasrani. Samalah. Tafarruqu, Yahudi dan Nasrani. Sama. Dua-dua tu. Okey. Dalam tafsir Al-Tabari menyebutkan mereka adalah Ahlul Kitab. Okey. Mereka bercerai-berai, berselisih ni dalam isu apa? Dalam kurungan tu dah letakkanlah dalam agama mereka. Dalam agama mereka, dalam mana-mana perintah Allah, dalam mana-mana larangan Allah. Okey. Sesudah datang kepada mereka keterangan yang nyata, al-bayyinat. Keterangan yang nyata ni maksudnya orang-orang Ahlul Kitab ni mereka tahu Nabi SAW itu adalah Rasul terakhir, utusan Allah. Mereka tahu kebenaran wahyu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Itu dipanggil Al-Bayyinat. Okay, kalau nak jelas Al-Bayyinah ini, kita kena rujuk surah Al-Bayyinah. Dalam juzuk yang ke-30. Ada satu surah tu surah yang lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, kan? Ayat itu merujuk kepada Nabi itu adalah Al-Bayyinah. Jadi kalau sebut Al-Bayyinat, merangkumi juga wahyu Al-Quranul Karim. Okey, mereka ni ada yang ikut, ada yang tak ikut. Mereka berpecah belah. Okey, mereka ini kata Allah akan dapat apa? Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka akan dapat azab yang sangat besar sisaannya. Okey. Sebab itu, kita letakkan isu berpecah belah, bercerai-berai ini di dalam kesalahan. Di dalam pelanggaran mereka terhadap Allah. Sebab Allah perintahkan supaya bersatu hati. Okey. Tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. So ayat ini, kalau kita tengok pada teladan dia, orang Islam janganlah tiru macam orang yang bukan Islam. Seperti Ahlul Kitab. Lepas tu kita belajar hadis kan, Nabi katakan, akhir zaman ini orang Yahudi terpecah kepada beberapa kan. Terpecah kepada 70 lebih.
Ada satu kitab yang ada satu kitab ni dia memang cerita tentang nama-nama kumpulan orang Yahudi ni. Dia ada nama guru. Kalau Yahudi ni dia ada nama panggilan dia pecah-pecah dia tu banyak. Jadi kita ni sepatutnya Allah itu satu. Sepatutnya pergi kepada Allah yang satu. Quran itu sama. Pergi pada Quran yang sama. Okey. Ini adalah kesalahan yang ke-53. Mudah saja untuk difahami. Okey. Jadi kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Ni terakhir sekali lah untuk malam ni. Kita tak buat panjang. Okey. Kesalahan yang ke-54. Mereka ini suka mencari populariti. Dia suka cari pujian manusia. Yang ni dia ada sedikit perbezaan dengan orang munafik. Orang munafik sama juga. Suka nak mencari nama, suka dipuji. Tapi orang munafik, dia buat amal tu. Contohnya kalau nak suruh orang Islam nampak mereka ni orang Islam yang iltizam, dia pun solat juga, mereka juga keluarkan harta juga, kan, didermakan. Tapi orang Yahudi ni tak. Dia tak buat. Tapi dia nak orang sebut-sebut tentang mereka. Nanti kita akan tengok ayat dia. Ini sama dengan apa yang telah pun Allah ceritakan, apa yang berlaku pada hari ini ada persamaannya. Kan? Kita tengok dulu ayat Quran dia. Kita tengok dalam surah Al-Imran ayat 188. Al-Imran 188. Muka surat 75. Nanti tolong semak. 188. Okey, sambil-sambil tu saya buka sekejap tafsiran. Saya buka tafsiran Ibnu Katsir dan tafsiran Al-Imam At-Tabari. Saya tak sempat nak masukkan tafsiran itu di dalam nota. Mohon ampun ya, tuan-tuan dan puan. Okey, kita tengok ayat dia. 188. Sekejap ya. Apa ulasan? Okey. Ayat dia kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dekat sini. Dekat sini dia punya ayat sebenarnya kesalahan tadi dia bermula ayat ni lah. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Seperti sini. Daripada ayat ni kita jadikan dia sebagai kesalahan tadi tu. Okay, kita tengok terjemahan ayatnya. Kan, macam kita ni tak boleh tidak kena tengok terjemahan. Kan tidak, tak faham kita. Okay, kita tengok terjemahannya. Sekejap. Jangan sekali-kali engkau menyangka. Okay, Allah pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang beriman. Jangan kau menyangka orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya Allah Taala bagi tahu ada manusia dekat dunia ni dia suka nak famous dengan biar orang tahu apa mereka dah buat. Ni sikap ni maksudnya mereka buat sesuatu untuk mereka mendapat nama. Yang ni macam orang munafik lah. Dia buat untuk dia dapat nama. Ini pun boleh dikaitkan tentang orang-orang Yahudi jugalah. Tapi kita nak ambil yang kedua tu. Dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Tengok. Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tak buat. Mereka tak buat. Tapi mereka suka orang cakap tentang baik tentang mereka. Okey. Lepas tu ayat ni Tuhan kata, jangan sekali-kali engkau menyangka mereka terselamat daripada azab.
dan mereka pula akan dapat azab yang tak terperi. Maknanya Tuhan nak bagi satu khabar gembira kepada Nabi, Allah nak bagi semangat kepada Nabi bahawa Allah Ta'ala ni tak pernah lalai, tak pernah terlepas pandang terhadap apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Okay. Mari kita lihat perbahasan mereka pula suka dipuji dengan apa yang telah mereka lakukan. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu ayat ni sebenarnya cerita tentang siapa. Okey. Kalau tuan-tuan ada Quran, kita tengok setengah Quran terjemahan dia dah adalah menyebutkan ayat tu tentang siapa. Okey. Sekejap ya. Kalau saya merujuk dalam tafsir Al-Tabari, okay, Al-Imam Al-Tabari ni dia telah menukilkan ada tujuh pendapat para ulama tafsir tentang ayat ni sebenarnya nak fokus tentang siapa. Siapa yang manusia yang dia suka sangat bagi tahu dekat orang apa yang dia dah buat. Dan dia suka orang puji apa yang dia tak buat. Mereka ni siapa? Okey. Kalau ikut pendapat yang pertama mengatakan ayat ni sebut tentang orang munafiqun. Tentang orang munafiqun. Nah, orang munafik ni ada pendapat kata dia tentang orang munafik. Kalau orang munafik, kan mereka suka, kami berjaya untuk dapat excuse daripada tak pergi perang. Mereka suka. Tapi mereka suka juga dipuji, mereka ni orang berani, orang beriman, orang yang taat Nabi. Dan kan mereka tak macam tu. Itu pendapat pertama katalah. Okay. Pendapat kedua kata, ayat ini cerita tentang akhbar Yahudi. Akhbar Yahudi ni maknanya di kalangan para alim ulama orang Yahudi. Pendapat kedua kata ayat ni khusus ceritanya tentang pembesar alim ulama orang Yahudi, ahbar. Okey. Maksudnya bukan cerita tentang semua orang Yahudi. Tapi cerita fokusnya tentang Yahudi juga tapi kepada alim ulama. Itu pendapat kedua. Okey. Kalau pendapat kedua ni, kenapa mereka gembira apa yang mereka buat? Mereka gembiralah sebab mereka dah berjaya menyesatkan manusia. Sebab itu memang mereka dah buat. Mereka dipuji ni, puji apa? Mereka suka kalau orang puji mereka, mereka ni pandai baca kitab Taurat, mereka alim ulama, mereka pak kiai, macam tu. Sedangkan kita tahu pendeta-pendeta alim ulama orang Yahudi ni dia tak sampaikan ilmu tu pun. Kan dia menyembunyikan ilmu itu. Kita dah belajar dah sebelum ni kan. Mereka selewengkan maknanya. Tapi dalam masa yang sama mereka suka dipuji, mereka adalah alim ulama. Okey. Pendapat ketiga kata ayat ini memang berkenaan dengan secara keseluruhan orang Yahudi. Okey. Kenapa mereka gembira tu? Mereka gembira kerana mereka berjaya menolak, mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang mereka suka dipuji? Mereka suka dipuji yang mereka tak buat ni. Mereka suka dipuji, orang Yahudi ni orang yang kuat salat ke, orang yang berpuasa. Kita tahu tuan-tuan, orang Yahudi puasa juga. Orang Yahudi dia sembahyang juga. Macam kita tengok dekat Palestin kan, yang dia meratap dekat tembok tu kan. Dia ada baju dia, kan dia baca kitab-kitab dia tu kan, nampak tak? Mereka nak tunjuk mereka ni taat. Mereka ni salat, mereka juga puasa. Okey. Itu pendapat ketiga ya. Pendapat keempat kata, ayat yang ini hanya merujuk ayat yang keempat ini
ayat ini merujuk kepada orang Yahudi, okey, orang Yahudi juga, tapi orang Yahudi dekat sini dia bangga dia buat apa? Dia bangga dia telah berjaya mengubah kitab Taurat. Apa yang mereka suka pujian? Dia suka manusia memuji-muji mereka atas perbuatan itu. Okeylah, panjanglah perbincangannya. Okey, untuk jimatkan waktu, saya sebutlah. Okey, Al-Imam At-Tabari telah memilih daripada banyak-banyak dalam tafsir tu, pendapat yang terpilih adalah tentang apa? Adalah tentang orang Yahudi. Okay. Ya, adalah tentang orang Yahudi lah. Mudah ceritanya, memang dia merujuk kepada orang Yahudi, bukan merujuk kepada orang-orang munafik. Okey. Saya nak sebutkan tafsiran Ibnu Katsir sekejap. Okey, Ibnu Katsir. Dia tak sebut siapa ni, kejap. Hmm. Okey. Saya sebut, saya ambil sedikit maklumat sebab tu sayang sekali sebab saya tak masukkan dalam nota tu. Tidak lebih jelas lah. Saya minta maaf, agak padat sikit waktu. Jadi saya kelemahan saya tak dapat urus waktu dengan baik hari ni, tak sempat nak masukkan tafsiran Ibnu Katsir. Okay, kalau ikut Ibnu Katsir ya, beliau menukilkan ulasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, Nabi SAW pernah bertanya kepada orang Yahudi ini tentang suatu perkara. Lalu mereka menyembunyikan maklumat itu daripada Nabi SAW. Mereka tak bagi tahu benda yang benar, tapi mereka tak bagi tahu benda yang lain. Okey. Setelah mereka berjaya buat macam tu, mereka dakwalah. Nabi tanya, kami jawab. Nabi tanya, kami jawab. Faham tak? Jadi, mereka war-warkan kepada orang, kata, Muhammad ni, dia tanya kami tau. Dia tanya kami tentang soalan-soalan. Dia tanya kami tentang sesuatu. Nampak tak? Sebab tu mereka bergembira dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya mereka bergembira setelah bayangkan Nabi Muhammad itu tanya dekat dia orang. Kan? Soalan macam Nabi Muhammad pun refer dia orang, rujuk mereka. Itu memang betul lah Nabi tanya. Tapi mereka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maksudnya adalah mereka tak bagi tahu benda yang benar. Faham tak? Mereka suka dipuji, kami dah bagi jawapan pada Muhammad sebab Muhammad tanya pada kami soalan. Tapi yang mereka tak lakukan tu maksudnya mereka tak bagi tahu maklumat yang sebenar. Yang mereka bagi tahu kepada Nabi tu adalah maklumat yang palsu. Itulah pentafsiran yang dipilih oleh Al-Imam Tabari. Okey, pertama ingat ayat ni memang tentang orang Yahudi. Okey. Mereka sangat bergembira setelah Nabi merujuk mereka dalam satu perkara. Mereka minta dipuji tentang mereka dia menjadi rujukan Nabi, tetapi mereka menyembunyikan maklumat itu. Tapi kita pun tahu Allah akan memberitahu kepada Nabi tentang apa yang mereka sembunyikan. Itulah maksud ayat tadi. Okey. Faham tak tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Kalau dalam konteks pada hari ini, cuba kita tengok filem. Kan filem banyak orang Yahudi buat kan. Kalau kita tengok contoh macam Amerika lah contoh kan.
Mereka ni orang yang paling kuat sekutu dengan Israel, Zionis lah. Semua orang tahu, tak ada siapa yang boleh tolak. Kan? Kalau kita tengok mereka ni kan, dalam filem-filem kan, dekat dalam dunia tengok, oh mereka ni orang yang contohnya mereka adalah bangsa yang nak menjaga keamanan, contoh kan. Semua orang kata, kalau tengok dalam filem kan nampak macam, oh mereka lah orang yang yang lawan teroris ke, mereka lah yang menentang mana-mana, mereka lah menegakkan hak asasi manusia ke kan. Mereka tak suka berperang, mereka akan hantar tentera untuk kawal negara tu. Sebenarnya mereka tak buat pun. Tapi sebaliknya, sama macam Nabi tu kan. Ha, Dunia nampak macam, oh mereka, lepas tu mereka buat pertubuhan sekian kan. Ha, Tapi sebaliknya tidak macam tu. Mereka lah sebenarnya yang memecah belahkan negara orang Arab pernah berlaku dalam cerita Arab Spring. Kita tahu sebelum ni, sebenarnya di sebalik itu adanya orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Semua orang tahu. Siapa baca sejarah, baca apa yang berlaku kat dunia ni, semuanya ada yang berada di belakang mereka. Jadi supaya orang nampak, dunia nampak, oh mereka syarikat ni kuasa dunia yang menjaga hak asasi dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya mereka tak buat pun. Itu contohlah untuk apa untuk isu ini yang kita boleh dapat pelajari apa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dalam masa yang sama, mereka suka banggalah kalau orang kata, oh mereka kuasa dunia, mereka telah berjaya membunuh Saddam Hussein ke apa sebagainya. Itu yang dikaitkan bergembira dengan apa yang telah mereka buat. So mereka ni ada dua watak. Ada dua watak. Bergembira dengan apa yang mereka suka cari populariti, nak cari pengaruh, nak terkenal. Dalam masa yang sama, mereka buat satu dakwaan palsu, sebenarnya tak tak sama seperti apa yang mereka dakwa. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ni, tuan-tuan dan puan. Moga-moga memberi manfaat. Moga-moga menambahkan kegeraman kita. Kan? Oh Yahudi ni kan. Allah marah. Nanti kita akan belajar dekat hujung-hujung topik Yahudi. Kita akan keluarkan apakah gelaran yang kita nak beri kepada orang Yahudi selepas ini. Kalau sekadar kita nak buat hashtag Yahudi Zionis ke apa kan, lepas ni kita dah boleh buat beberapa lagi hashtag Yahudi ni siapa sebenarnya. So lepas ni kita kena kempen. Yahudi ini siapa? Kaki auta, kaki komplot, kaki apa, nanti kita akan ceritakan insya-Allah. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan dan puan, dapat ikuti dengan baik. Moga-moga ada maklumat tambahan tak? Ustaz, Puan Nixum ada tanya kat chat. Dia tanya apa tu? Saya tak perasan. Masih bolehkah orang Yahudi yang tak beriman sekarang dipanggil sebagai Ahlul Kitab? Bolehkah dimakan daging sembelihan mereka? Okey. Soalan ni kalau ahli kitab tu bolehlah kita panggil, sebab macam Allah pun memanggil kan, dalam Quran pun, macam dalam suratul Bayyinah contoh, Allah pun panggil mereka adalah ahlul kitab. Memberi nama ahlul kitab tu tak apa. Nama ahli kitab tu memang betul lah mereka ahlul kitab. Tetapi kita sedia maklum bahawa walaupun kalau mereka ahlul kitab, sepatutnya mereka kena menerima Islam. Mereka kena menerima kitab Al-Quran. Kalau mereka sebenarnya ahlul kitab, itulah yang sepatutnya. Jadi boleh tak kalau kita panggil mereka kitab? Jawapannya boleh. Maknanya kalau mereka gembira sangat, kan bangga dengan gelar ahli kitab, sepatutnya mereka masuk Islam. Mereka kena terima Nabi SAW. Saya ada nukilkan, saya lupa nak tunjukkan nota pagi tadi tu. Saya ada sebut tentang
Kejap ya, saya tunjukkan. Ahli kitab ni kalau mereka dakwa mereka ahli kitab, mereka perlu sebenarnya ikut Nabi ni sekejap. Sekejap ya. Saya tunjuk. Okey. Ni saya nak tunjukkan nota yang ni. Saya tunjukkan hadis ni. Hadis ni. Sekejap ya. Hadis. Hadis. Sekejap ya. Mana hadis ni? Ni hadisnya. Nampak tak hadis ni? Tengok Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim demi jiwa Muhammad dan berada di dalam tangannya. Nyawa Nabi ni berada bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tiada seorang pun dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang pernah mendengar seruanku lalu dia mati tanpa beriman kepada apa yang diutuskan bersamaku, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Maknanya, mereka kalau benar-benar ahlul kitab sepatutnya kenalah masuk Islam. Jawapannya boleh tak? Jawapannya boleh. Cuma, okey, okey. Okey. Itu yang pertama. Sebab Allah sendiri panggil mereka ahlul kitab. Kalau mereka ahlul kitab, bolehkah memakan daging sembelihan mereka? Yang ini saya tak dapat nak jawab soalan ini pada malam ini. Kita cuba tengok di dalam fatwa dia tak? Tengok ada tak dalam fatwa? Hukum makan sembelihan ahlul kitab. Okay, kita tengok ya. Okay. Saya tunjukkan, kalau Nik Som nak tengok dia punya jawapan tu, saya tunjukkan dekat artikel Jabatan Mufti Wilayah. Okay, nampak tak? Saya paparkan ni. Hukum Muslim memakan makanan dan buah-buahan sembahan. Apa bukti orang ni? Kitab bukan ni. Bukan ni, jap sembahan pula. Bukan yang ni. Kejap. Ampun. Okey, ada. Sekejap ya. Ni. Memakan makanan. Okey, tengok dekat sini ya. Jawapan dia antara. Okey, tengok yang perkara kedua. Nampak tak? Perkara kedua ni. Umat Islam, saya tunjukkan guna pointer. Saya tunjuk pointer. Okey. Nampak tak? Sekejap ya. Okey, nampak tak spotlight ni? Nampak Ustaz? Umat Islam dibenarkan untuk memakan makanan yang disembelih oleh orang Islam atau ahli kitab. Sebagaimana ayat Quran ni. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahun. Allah kata, dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Begitu juga sembelihan orang kitab halal bagi kamu. Al-Ma'idah ayat 5. Nampak ya? Ayat nombor 5. Okey, kita lanjutkan lagi. Tapi kalau sembelihan bukan ahlul kitab, macam agama Buddha, okey, maka hukumnya adalah haram. Okey, kerana tak menyebut nama Allah tu. Okey. Maka jelas memakan makanan sembelihan bukan Islam adalah haram kerana mereka tidak mengikut syarak. Okey. Tengok kesimpulan dia. Kesimpulan dia adalah okey. Secara umumnya boleh. Cuma nanti saya kena dapatkan kembali nanti insya-Allah saya cuba carikan maklumat yang lebih terperinci lah tentang ahli kitab tu. Ya. Okey. So saya simpan terus soalan tu, nanti ingatkan kat saya. Okey, ada soalan lain ke? Okey, sekejap. Nak tengok Qardawi sebut apa Hukum sebenar ahli kitab. Okey, sebenar kitab ni. Okey. Ada juga macam ni. Kalau saya sempat rujuk kat sini, ada para ulama, okay, kalau kita baca Quran tadi boleh
Cuma beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Boleh. Kalau orang Yahudi, Alkitab boleh. Syarat pertama, syarat pertama, mesti penyembelihan itu sama macam orang Islam sembelih. Sama macam mana macam orang Islam sembelih tu. Diputuskan urat halqum dia, urat maurikh dia. Okey. Kalau orang Yahudi tu, kalau ahli kitab tu disembelih bukan cara seperti orang Islam sembelih, macam dijeruk leher dia ke apa, yang tu tak boleh lah, tak boleh makan. Jadi syarat dia mesti disembelih macam orang Islam. Syarat yang kedua, okey, mesti waktu sembelihan itu tidak disebut nama selain daripada Allah. Faham tak? Maksudnya kalau Alkitab tu disebut dengan nama Al-Masih, contoh, dengan nama Dajjal ke, itu tak boleh. Maksudnya syarat yang kedua, dia mesti tidak menyebut nama-nama lain selain hanya nama Allah Azza wa Jalla. Itu maklumat yang sempat saya rujuklah sedikit. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada pertanyaan lain kah? Kalau tiada, kita jumpa pada minggu yang berikutnya. Jadi malam esok, saya nak maklumkan kita akan sambung. Kita berhenti, saya tangguhkan sekejap tajuk fakta kisah para Nabi, kerana kita nak menyambung siri kedua, tajuk yang kita bentang hari Khamis yang lalu, iaitu berdamai dengan ujian tu. InsyaAllah pihak penganjur dia bersetuju untuk buat siri yang kedua besok malam. Jadi saya akan hantar poster tu pagi esok, insyaAllah, atau petengah hari esok, untuk ikuti kelas malam yang berikutnya. Jadi moga-moga dapat manfaat. Kita jumpa lagi nanti pada siri-siri yang akan datang. Doakan semoga minggu depan ni kita dapat memulakan siri ulang kaji, siri ulang kaji untuk faham 30 juzuk Al-Quran. Kita akan buat mungkin kita akan ambil Isnin sampai hari Jumaat. Kita akan buat awal pagi lah sikit. Mungkin kita akan mula pukul 8. Kita tak ambil lama lah. Kita ambil pendek saja, mungkin dalam setengah jam atau 40 minit saja. Kita nak bincang, kita nak buat ulang kaji, nak faham surah tu tentang apa objektif dia, apa tema saja. Itu saja. Sampai kita habis 114 surah. Okay. Doakan insyaAllah. Mula Isnin depan, kalau tengok dalam kalender ni, kita akan masuk pada 21. Bukan 22, 10 hari bulan Rejab. Okey, 10 hari bulan Rejab. 10 hari bulan Rejab. Okey. Nanti saya, kalau ada mana kelas bertembung tu, nanti kita tengok macam mana nak uruskan, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Barakallahu fikum. Kita sudahi dengan tasbih penghapus dosa, tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.